Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 11 Oktober bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama hari ini. 8 bahagian anggota badan manusia ditemui. 5 bilion ringgit diperuntuk bagi pelan pembangunan bersepadu stesen kereta api Ipoh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menemui 8 bahagian anggota badan manusia dipercayai milik lebih seorang individu yang dibuang ke dalam kawasan semak di kawasan perindustrian Krubung di Melaka. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Afzanizar Ahmad berkata, mayat tanpa sebarang pakaian ditemui seorang pemotong rumput jam 4 petang semalam dan dipercayai telah meninggal dunia sejak 5 hari lalu. Mangsa dipercayai dibunuh di tempat lain sebelum dibuang ke kawasan semak berkenaan. Setakat ini, polis belum mengesahkan jumlah mayat kerana bahagian anggota badan yang tidak lengkap. Setakat ini, tiada sebarang tangkapan dibuat. Mana-mana saksi maupun orang ramai yang kehilangan ahli keluarga atau kenalan diminta tampil ke balai polis berhampiran. Bahagian anggota badan itu dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. RM5 bilion diperuntukkan sebagai nilai pembangunan kasar bagi melaksanakan pelan pembangunan bersepadu stesen kereta api Ipoh di Perak. Pelan itu melibatkan kawasan seluas 68 ekar yang bakal dibangunkan melalui konsep TOD, iaitu pembangunan berorientasikan transit. Memang kita nak melihat bahawa pembangunan projek ini dapat dipercepatkan, maka ia sudah tentunya akan berfasa. Dan saya melihat bahawa kita seiring dalam pelaksanaan ini dan memang kita kedua-dua pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri amat komited untuk menjayakan projek ini. Itu sebabnya 3 bulan selepas kita memeterai perjanjian di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan melalui IIC dan juga MB Incorporated, dalam tempoh 3 bulan saja kita sudah dapat merasmikan projek ini pada hari ini. Antara segmen dalam pelan induk itu termasuk pembinaan rumah mampu milik yang merangkumi 16% daripada keluasan yang diperuntukkan, 25% bagi segmen komersial dan 23% bagi hub pengangkutan. Pengoperasian semula Hotel Majestic bersebelahan stesen kereta api Ipoh juga antara yang dirancang. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah terdahulu berkenan melancarkan perkhidmatan tren elektrik terbaru ETS2 dari Ipoh ke Ibu Negara. Jumlah ekspor panel solar perlu ditingkatkan memandangkan negara menghasilkan panel solar yang berkualiti. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia juga adalah pengeluar dan pengekspor panel solar terbesar ke Amerika Syarikat. Our solar panels are of very good quality, so we can increase the export of solar panel as we go along. So this is the direction we have taken and we are committed to it. Beliau terdahulu melancarkan solusi bumbung solar pertama Petroleum Nasional Berhad Petronas yang dikenali sebagai M+. Ia adalah penjana tenaga cahaya yang sesuai dan berpatutan untuk kegunaan komersial dan perindustrian. Barisan Nasional BN akan mengumumkan calonnya bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai sekurang-kurangnya seminggu sebelum hari penamaan. Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata pengumuman akan dibuat selepas calon berkenaan dipersetujui pada mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang dijadualkan hujung bulan ini. Decision should be very soon. We hope to announce latest pun mungkin 1 week before nomination day. That again for BN Supreme Council to decide the date when to announce. Cuma dari segi pengurusan, we think 26 or 27, 1 week before the nomination, probably we can announce. Or we wait until
Pakatan Harapan announce their candidate. Menurutnya, UMNO sudah selesai menjalankan kajian sensitiviti dan sikap pengundi di sana dan mendapati ada kepelbagaian pendapat. PRK Tanjung Piai diadakan selepas kematian penyandangnya, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Mat Farid Mat Rafiq pada 21 September lalu akibat komplikasi jantung. Jurang nisbah seorang kaunselor berdaftar bagi setiap 3,716 penduduk masih terlalu besar untuk menepani masalah sosial yang semakin kompleks. Menurut Timbalan Perdana Menteri, sehingga 31 Ogos tahun ini, hanya 8,773 kaunselor yang berdaftar dengan lembaga kaunselor di negara ini. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam kaunseling. Dengan ini, ibu bapa dapat menyelami perasaan anak-anak mereka dengan lebih mendalam. Oleh itu, kajian dalam bidang kaunseling yang bersifat impactful dan terkini diperlukan agar intervensi yang akan dilaksanakan nanti relevan dengan permasalahan kompleks masa kini. Beliau berucap semasa melancarkan Bulan Kaunseling Kebangsaan di Putrajaya. Peningkatan krisis komuniti yang berlaku seperti pendiraan kanak-kanak, keganasan rumah tangga, pengabaian orang tua, pembuangan bayi dan pedofilia turut memberikan kesan selain menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur pendidikan terutamanya bangunan sekolah di Sarawak wajar diberi perhatian dalam pembentangan Belanjawan 2020 petang ini kerana masih jauh ketinggalan. Maklumat menunjukkan terdapat 1,020 buah sekolah di negeri itu dikategorikan sebagai sekolah daif dengan 415 buah daripadanya berada pada tahap 3 iaitu 75% struktur sekolah tidak selamat untuk digunakan. Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman berkata, isu itu tidak harus dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan pelajar. Apatah lagi apabila sekolah-sekolah itu masih lagi dimanfaatkan walaupun sudah dikategorikan tidak selamat untuk digunakan. Itu satu perkara yang sepatutnya diangkat oleh semua masyarakat. Rakyat Malaysia perlu angkat dan tidak perlu mempersoalkan isu-isu itu. Kerana sebuah negara maju yang ingin maju dan ingin menjadikan rakyatnya serba boleh dan mempunyai pendidikan, tentu pelaburan dalam dunia pendidikan ini sepatutnya tidak dipersoalkan. Malah sebelum pembentangan belanjawan petang ini, sejumlah 350 juta ringgit hasil bayaran balik hutang kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan boleh digunakan bagi menangani isu sekolah daif di negeri itu. Selain itu, pelaksanaan inisiatif pendidikan berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan vokasional dan teknikal TVET juga perlu diberi penekanan untuk Sarawak. Perlu pakai pakaian seragam dan ada surat rasmi daripada bank. Itu antara syarat yang perlu dipatuhi 75 ejen penarik kereta di Kelantan sebelum dibenarkan menarik kereta individu yang gagal membayar hutang bank. Keputusan dicapai hasil dialog antara bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Kelantan dan Persatuan Pengguna Islam Kelantan PPIK. Ketika melakukan kerja, penarik kereta perlu mempamerkan lesen beroperasi selain hanya dibenarkan menarik kereta pada waktu tertentu dan tidak menimbulkan kekacauan. Kita menerima banyak sangat aduan tentang ketidakpastian orang penarik ejen penarikan kereta ataupun penyamun ataupun perompak yang mengelirukan. Jadi kita cadangkan hari ini pihak KPDN HEP supaya ejen-ejen ini diberi satu uniform khusus untuk pengecaman kepada pengguna. Semua persetujuan itu akan dibincangkan oleh pihak kementerian di Putrajaya sebelum diluluskan. PPIK mendakwa menerima kira-kira 1,000 aduan daripada orang ramai di Kelantan mengenai salah laku dan masalah yang ditimbulkan penarik kereta di negeri itu. Penduduk di sebuah kampung di Bacang Melaka resah kerana serangan serangga agas. Masalah berlanjutan hampir setahun lalu dan didakwa berpunca dari sebuah premis tanaman cendawan yang terletak kurang 50 meter dari kediaman penduduk.
Dakwa penduduk, aktiviti mereka di kampung yang berusia lebih 100 tahun itu tidak lagi tenteram, lebih-lebih lagi pada musim hujan. Sebab hujan berakhir, serangga halus itu akan muncul lebih banyak. Kadang-kadang dengan anak kecil ada kan, kita pun nak duduk rehat pun tak senang duduk. Kadang kita tengah makan, dalam minuman, semua serangga agan yang masuk lah. Keluh mereka lagi, apa yang membimbangkan adalah kesihatan kanak-kanak. Waktu tidur terganggu apabila dihinggapi agas selain makanan dan minuman juga terpaksa ditutup sepanjang masa. Sesekali ada cucu balik, kadang agas gigit kat masuk mulut ke, kadang kat hidung, kat muka dia kena agas kadang. Jadi takut jugalah kadang-kadang bila cucu ada. Kadang gatal-gatal badan dia, kadang kena agas ni. Tu yang risau juga kan. Keluhan itu mendapat perhatian kerajaan negeri. Saya akan minta pihak kesihatan untuk membuat siasatan dan ambil sampel supaya memastikan adakah serangga agas ni yang menyerang Kampung 6, penduduk Kampung 6 berasal dari lokasi sini. Beliau yang juga Adun Kota Laksamana berkata, projek tanaman berkenaan mendapat kelulusan daripada Jabatan Pertanian Negeri. Bagaimanapun, operasi di dalam premis kosong itu tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan dan pengusaha juga berjanji untuk memindahkan operasi ke kawasan baru di Pulau Gadung. Nelayan di 10 buah gugusan pulau sekitar Tumpat, Kelantan resah apabila muara Pantai Suri yang menjadi laluan utama mereka untuk keluar mencari rezeki semakin cetek. Kebiasaannya paras air tak sampai pun 1 meter dan keadaan ini menjejaskan lebih 3,000 orang nelayan. Lebih 50 nelayan berhimpun secara aman kerana tidak dapat keluar awal menangkap ikan akibat laluan berkenaan cetek. Keadaan itu menjadi semakin buruk kerana dasar muara sungai dipenuhi timbunan pasir dan lumpur. Ia terjadi sejak 10 tahun lalu dan beting pasir itu semakin membesar mencapai sehingga lebih 5 km panjang. Jadi nelayan sininya dulu buk besar-besar. Lah ni tinggal buk kecil yang panggil buk kacir. Hotu lah boleh tubik lah ni. Tu pun tengok keadaan air pasir Suru. Jadi kita minta tu menteri bahagian pertanian asal tani Salahuddin Ayub tu minta turun tengok pula kita ni bawah jajah tupak ni, tengok keadaan nelayan hak seluruh pula ni. Lagu mana tengok keadaan susahnya. Kau berat lo ni kau berat pasal nak tubik ai tahu. Bahan anak tu yo yin. Lepas tu dulu pakai buk besar. Ni buk saya lah dulu ni. Lepas tu Apa buk pasal nak tubik buk besar. Tu ada tubik ai tahu. Pihak berkuasa digesa mencari jalan mendalamkan semula muara berkenaan. Rangkaian Pasaraya Maidin komited untuk membantu usahawan dan peniaga industri kecil dan sederhana memasarkan produk mereka. Ia bagi mengatasi masalah beberapa pengusaha IKS yang sejak kebelakangan ini mengeluh apabila hasil mereka tidak dapat dipasarkan kerana persaingan sengit di pasaran terbuka. Menurut Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings, Datuk Dr. Amir Ali Maidin, pihaknya komited menjadi pasaraya pilihan pembekal dan usahawan IKS untuk memasarkan produk. Maidin juga ujarnya mengambil maklum keluhan pengguna yang semakin bijak berbelanja selain mementingkan produk yang berkualiti. Selain itu, beberapa isu yang membabitkan kepenggunaan juga mendapat perhatian, termasuklah yang membabitkan pembekal cili di Great Perak yang mendakwa gagal memasarkan produk. Maidin komited untuk memborong produk cili berkenaan yang turut diusahakan bersama golongan asnaf dan penduduk kampung yang mengharapkan pendapatan daripada sumber berkenaan. Usaha itu disambut baik pembekal berkenaan, Muhammad Helmi Muhammad Mazli. Untuk pemasaran tu sekarang ni memang 100% selesai lah, tak ada masalah langsung. So ada banyak mana pun memang Maidin boleh ambil. Memang tak risau dah lah. So macam saya punya pengeluaran setiap hari lebih kurang dalam 1 tan ke 1,5 tan macam tu. So Maidin boleh ambil semua sekali. Biasa kita akan supply kepada Maidin seminggu 3 kali atau paling kurang pun seminggu 2 kali. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Lebih 1,000 pengganas Daesh melarikan diri selepas sebahagian besar pengawal penjara di Syria meninggalkan penjara itu untuk menentang tentera Turki. Pegawai Amerika Syarikat mengesahkan beberapa anggota pasukan Demokratik Syria SDF bergerak ke utara sebelum serangan berlaku. Penjara sementara di Syria menempatkan kira-kira 12,000 militan Daesh yang ditawan di medan perang. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan supaya tawanan Daesh yang paling berbahaya dipindahkan ke kawasan lain. Ia berikutan kebimbangan jumlah tahanan yang melarikan diri semakin meningkat. Aktivis perubahan iklim Extinction Rebellion berikrar untuk mengawal dan menutup lapangan terbang London City di Britain. Bantahan yang bermula pada jam 9 pagi waktu tempatan semalam dijangka berlarutan sehingga lewat Sabtu. Demonstrasi diadakan berikutan rancangan untuk membesarkan lapangan terbang berkenaan. Hampir 500 penunjuk perasaan ditahan dalam tempoh 2 hari pertama bantahan. Syarikat Teknologi Gergasi Amerika Syarikat Apple mengeluarkan aplikasi yang dikecam oleh China daripada sistemnya kerana membenarkan penunjuk perasaan di Hong Kong mengesan polis. Aplikasi yang dikenali sebagai HK Map Live itu dikatakan disalahguna bagi menyerang hendak polis. Penjenayah turut menggunakan aplikasi berkenaan untuk menyerang mangsa di kawasan yang tiada penguatkuasaan undang-undang. Apple berkata mereka bertindak dengan segera menyiasat penggunaan aplikasi itu dan mendapati ia disalahgunakan selain membahayakan penduduk Hong Kong. Media di China minggu ini melaporkan aplikasi itu mengumpul maklumat lokasi polis yang dihantar oleh pengguna dan didakwa membantu perusuh. Aplikasi itu mempunyai kira-kira 700,000 pengguna. Parti Komunis Rakyat pula berkata dengan menyediakan aplikasi itu, Apple mencampur adukkan hal perniagaan dengan politik. Tindakan Apple untuk menghentikan aplikasi itu bagaimanapun dikritik kerana dianggap sebagai tunduk kepada arahan China. Singapura bakal mengharamkan iklan minuman yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Menteri Kesihatan Edwin Tong berkata ia bagi menangani masalah peningkatan penyakit diabetes. Ujarnya lagi setiap minuman ringan dan jus yang mempunyai kandungan gula yang tinggi wajib mempunyai label tidak sihat pada bungkusannya. Singapura adalah antara negara yang mempunyai jumlah pesakit diabetes tertinggi di dunia. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Impian Harimau Malaya menamatkan kemarau kemenangan di Hanoi lebur apabila terpaksa akor tewas tipis 0-1 pada Vietnam. Jaringan tunggal Nguyen Quang Hai pada babak pertama memastikan tuan rumah menyekat impian skuad negara untuk meraih keputusan positif dan membawa pulang mata dalam pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Pasukan kebangsaan turun dengan keyakinan tinggi untuk menjerat Vietnam di halaman mereka di Stadium National Midin di Hanoi. Pada mulanya, skuad bimbingan Tan Cheng Ho kelihatan meyakinkan menerusi 2 siri serangan mencemaskan gawang tuan rumah. Namun ianya gagal disudahkan dengan baik. Menyaksikan kesempatan itu terlepas begitu sahaja untuk mengejutkan naga emas. Minit ke-28, Stadium Midin gempita selepas penyudah Nguyen Quang Hai menggegar gawang negara. Namun mujur ia dibatalkan kerana dikesan berada dalam kedudukan offside. Dikala pemain negara bergelut untuk melepasi kawalan ketat permainan tuan rumah, Vietnam sekali lagi tampil dengan gerakan seakan sama untuk menghasilkan jaringan. Quang Hai akhirnya berjaya menebus kekecewaan apabila meloloskan diri dan menyudahkan lambungan untuk meletakkan Vietnam 1-0 pada minit ke-40. Barisan tuan rumah terus tidak memberikan sebarang ruang kepada skuad negara dalam separuh masa kedua. Kebangkitan yang diharapkan tidak mampu diterjemahkan menyebabkan keadaan terus menekan pasukan kebangsaan. Kegairahan menyerang hampir-hampir membawa padah. Namun percubaan Nguyen Anh Duc minit ke-72 berjaya diselamatkan Syarul Muhammad Saad di atas garisan gol. Vietnam mempertahankan kedudukan hingga tamat permainan, membolehkan mereka ceria mengutip 3 mata penuh di laman sendiri. Manakala kekalahan 0-1 Harimau Malaya menyebabkan Malaysia keciciran mata buat kali kedua selepas tewas kepada Emirat Arab Bersatu UAE bulan lalu.
we are playing against a strong team. And we played very well. We had chances in the first half. We didn't score. And with our mistake in the defense, in the back line, the ball came through. They had only one chance. They also didn't have many chance to score goal. And we had actually with a fair game, I would say. 오늘 먼저 오면서 말레이전에 정말로 그 최선을 다해준 우리 선수들에게 감독으로서 감사하게 생각하고 있고 또 내가 그 자랑스러운 우리 베트남 선수들의 감독이라는 게 Keperkembangan badminton remaja dunia 2019 di Kazan, Rusia. 4 pemain negara melangkah ke skor akhir iaitu bergu campuran Yap Roy King dan Gan Jing perseorangan lelaki Muhammad Shakim Iman Shahyar dan Go Women serta bergu lelaki Wan Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri. Yap Roy King dan Gan Jing melangkah ke skor akhir selepas mengenepikan pasangan Perancis Kenji Loven Juliette Moina 17-21, 21-14, 21-17 dalam aksi pusingan keempat semalam. Pilihan ke-6 kejohanan ini akan bertemu pilihan ketiga dari Thailand, Prachapul Makasasiton dan Ben Yapa Amsat bagi perebutan tempat ke separuh akhir hari ini. Sementara itu, aksi perseorangan lelaki Muhammad Shakim Iman Shahyar menempat tempat ke skor akhir selepas menewaskan Suli Yang dari Taiwan 13-21, 21-16, 21-14 dalam aksi pusingan kelima. Turut mara Go Women yang menewaskan pemain Hong Kong Jason Gunawan 9-21, 21-19, 21-16. Bergu lelaki negara Wan Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri juga tidak menghampakan mara ke skor akhir setelah menyingkirkan bergu Taiwan Chen Ziri dan Chen Kai Wen 21-18, 21-15. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.